أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج وما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini dalam satu rancangan kegemaran ramai, itu Tanyalah Ustaz. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan berbicara lagi. Dan pembuka tirai kita pada pagi ini, saya nak huraikan bagaimana satu ayat yang saya baca tadi pada permulaan, yang mana kalau kita tengok ayat ini secara tersurat, memang kita tidak dapati apa-apa penawar di dalam ayat ini. Tetapi kalau kita mengkaji, kalau kita mencungkil mutiara-mutiara yang ada dalam ayat ini, ianya akan menjadikan ayat ini sebagai ayat yang begitu hebat dalam perubatan Islam. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya nak mulakan bincang bicara kita pada pagi ini dengan bagaimana ayat tadi ceritanya. Asbabun nuzul ayat ini, iaitu ketika mana berlakunya pembunuhan. Seorang Yahudi membunuh seseorang dengan niat untuk melarikan harta. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Bani Israel supaya mereka menyembelih lembu dengan sifat-sifat yang tertentu untuk memberitahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Setelah mereka melakukan apa yang Tuhan suruh, dan ternyata sudah pembunuhnya orang Yahudi keras lagi hatinya untuk menerima kebenaran. Wallahu mukhrijun sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan bagaimana kerasnya hati orang Yahudi itu, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Bagaimana kerasnya hati orang Yahudi itu seperti batu, malah lebih keras daripada batu. Dan Tuhan bagi perumpamaan kepada kita, dan ada di antara batu-batu itu, yang sekeras-keras batu itu, yang mengalir sungai-sungai di celah-celahnya. Wa anna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara sifat-sifat sungai juga, di antara sifat-sifat batu juga, ada batu-batu yang kadang-kadang retak ataupun merekah, yang keluar air-air di celah-celah batu yang merekah itu. Dan ada di antara sifat-sifat batu juga meluncur jatuh. Kerana apa? Min khasyatillah. Kerana batu-batu ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat tashbih ini, dalam ayat tamthil ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan kepada kita tentang sifat-sifat batu, yang mana ada yang mengalir air di celahnya, yang mana ada yang retak, lalu
keluarlah air di sebalik rekahan-rekahan batu itu, dan ada yang jatuh kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cukup menarik perubatan Islam. Indahnya perubatan Islam yang kita bincang pada pagi ini, rupa-rupanya tuan-tuan, ayat ini kepada penonton di luar sana. Cukup hebat yang mereka menghidapi sesuatu penyakit yang mana ada benda asing dalam tubuhnya. Apatah lagi batu karang yang bersifat batu itu. Tuan-tuan tengok bagaimana kita buang susuk tanpa pembedahan. Susuk dikeluarkan melalui mulut, hidung dan rongga-rongga manusia itu sebenarnya ayat inilah antaranya ayat yang kita baca. Sebab apa susuk? Sebab susuk daripada emas, berlian. Tuan-tuan, emas berlian asalnya daripada batu. Mereka akan jatuh kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Jadi kepada mereka yang ada benda asing di dalam badan, apatah lagi ayat ini khusus untuk batu karang. Bagaimana batu dalam tubuh kita itu, apabila orang yang ada batu karang ini, dia susah untuk berkumuh. Susah untuk dia kencing. Kenapa? Dibelok oleh batu tadi. Dengan mengamalkan ayat ini, sebagaimana ayat ini berikan maknanya kepada kita, batu itu akan merekah. Batu itu akan mengalir air-air di sebalik rekahan itu. Dan batu itu akan meluncur jatuh kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang sakit batu karang, tuan-tuan. Dengan mengamalkan ayat ini, akhirnya batu karang gugur daripada tubuhnya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sebalik ayat tashbih, di sebalik ayat tamthil yang Tuhan berikan kepada kita itu, rupa-rupanya ada penawar di sebaliknya bagi mereka yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kepada mereka penonton yang mempunyai permasalahan perubatan ini, insya-Allah kita boleh berbincang pada hari ini. Kita boleh mengutarakan bagaimana hebatnya perubatan Islam itu sendiri. Sebenarnya penyakit yang Tuhan uji kita itu, kita kena yakin pada penonton yang sedang menonton rancangan ini yang berada dalam keadaan kesakitan, tak kiralah sakit macam mana pun. Ingat tuan-tuan, kita kena yakin bahawa penyakit yang Tuhan uji kita itu, yang pastinya ada penawarnya. Ada penawar yang begitu hebat, yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut 6 perkataan syifa dalam Al-Quran, membuktikan kepada kita sekaligus bahawa Al-Quran ini adalah merupakan ubat yang begitu mantap. Jadi, beramallah kita dengan ayat suci Al-Quran. Kajilah kita bagaimana Al-Quran itu boleh menjadi ubat untuk seluruh umat manusia. Wa rahmatul lil mu'minin, dan merupakan rahmat bagi orang mukmin. Menyembuhkan penyakit ini adalah merupakan satu rahmat bagi orang mukmin. Jadi kalau kita sakit, berdoalah kepada Allah. Mengikut satu kajian yang dibuat di barat sana. Di antara orang yang bukan Islam dan orang yang Islam yang sakit, siapa yang lebih cepat dulu sembuh? Dalam kajian itu menyatakan, orang Islam adalah orang yang cepat sembuh daripada penyakit sebab mereka ada sandaran, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadu kepada Allah. Mereka membaca ayat suci Al-Quran dengan harapan Allah menyembuhkan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit mereka. Kerana mereka yakin penyakit daripada Allah. Dan tidak ada sesiapa pun yang boleh menyembuhkan penyakit itu kecuali Allah Rabbul Jalil, yang menjadi kewajipan kepada manusia yang sakit itu ialah berikhtiar. Antara ikhtiarnya kita menonton rancangan TV pada pagi ini. Ambil ayat-ayat. Ingat kaedah-kaedah untuk kita gunakan itu ikhtiar kita untuk menyembuhkan penyakit kita yang ada pada hari ini. Ustaz, saya tak sakit, saya tak perlu salin ayat-ayat ni. Orang yang baik, orang yang bersedia sebelum terkena. Kata orang tua-tua, sedia payung sebelum hujan. Kalau basah tak payah berpayung dah. Buat apa nak berpayung dah, basah kuyup dah. Baru nak cari payung, tak payah. Jadi tuan-tuan, ayat yang kita berikan ini, salinlah tuan-tuan. InsyaAllah suatu hari nanti ia berguna untuk tuan-tuan, untuk menyembuhkan penyakit yang Allah Subhanahu wa taala uji kita itu.
Jadi, ya, insya-Allah kita akan menerima panggilan-panggilan pada pagi ini, dan tanyalah. Insya-Allah yang boleh jawab kita jawab. Yang tak boleh jawab kita tangguhkan dulu. InsyaAllah kita akan mendapat satu penyelesaian. InsyaAllah kita akan mendapat satu ubat yang begitu hebat dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ada orang tanya saya, Ustaz, bagaimana nak guna ayat tadi kalau kita sakit batu karang? Kalau kita ada benda asing di dalam tubuh? Nak mengeluarkan apa dalam tubuh? Besi, kaca, batu dan sebagainya. Okey, kita terima panggilan sulung kita pada pagi ini. Hello. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di hujung talian? Ustaz, saya Puan Zawiyah. Ya, Puan Zawiyah Ismail. Daripada Nibuan Sebab, pernah ikuti kursus Ustaz ni. Bagus. Puan Semang itu. Ya, pagi ini kita berkursus lagi di televisyen. Ustaz, saya nak tanya masalah. Ya, sila. Cucu saya, tadi 15 hari dah. Tapi kuning dia Ustaz. Masih 12, 13 tak turun Ustaz. Jadi saya nak tahu ada tak kaedah Islam lah untuk berubat ni. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ya, sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Okey, kepada pemanggil tadi, seorang nenek yang risau dengan cucunya yang baru lahir 2 minggu sebab katanya kuning. Tuan-tuan, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, setiap penyakit ada ubatnya. Dan ubat yang unik kita pada pagi ini, kita menggunakan ayat suci Al-Quran. Kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang mengeluarkan budak tadi daripada perut ibunya. Jadi ayat mana yang perlu kita gunakan? Kita kena ingat apabila kuning